Sana. Okey, jomlah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hudhaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahad asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Amin ya rabbal alamin. Okey, semua dah dapat dah result exam masing-masing? Semua dah dapat dah. Ainul dapat dah result ni markah markah exam minggu lepas? Tak, saya tengok. Saya belum tengok lagi. Tak dengar? Saya belum tengok lagi. Alah, tak Saya cikgu. salam. Kuat sikit suara. Macam mana Ainul? Saya belum tengok lagi lah. Oh, belum tengok lagi. Alright, okay. Okay. Apa Daniel dah tengok dah markah exam? Dah. Dah tengok. Okay. Razin dah tengok dah markah exam Razin? Dah. Dah. Puas hati? Tak pasti. Tak pasti. Alright. Amni. Allah, macam mana aku nak tengok Amni Sana? Cikgu nak kena besarkan sikit. Oh, macam tu. Oh, alamak. Amni buka kamera tanpa disuruh. Alamak. Padulah dia. Tutup balik. Amni berapa awak dapat Amni result exam? Tak ada pun. Ada lah. Cikgu dah hantar kat mak Sekejap, awak. sekejap nak Cikgu. tengok. Kita tengok dapat berapa. Paling tinggi 90 paling tinggi. Tu pun cikgu tak sangka dia dapat 90. Sebab cikgu kedekut markah. Cikgu kedekut markah. Untuk karangan memang cikgu sangat kedekut. Kalau kita nak tahu result sekolah macam mana, result sekolah dapat berapa. Contohlah awak dengan cikgu dapat B, dekat sekolah insyaAllah boleh dapat A. Cikgu, Saya. dia tengok. Dah tengok dah? Dapat berapa? 86. 86. Alhamdulillah A. Okay. So nanti UASA nanti insyaAllah boleh dapat A tu. Sebab cikgu orang yang kedekut markah dalam penulisan. Cikgu memang strict sebab cikgu tanda kertas SPM. Jadi bukan tanda kertas SPM lah. Ajar budak SPM. Jadi agak strict lah menanda. Okay. Jadi insyaAllah kalau yang dapat B tu insyaAllah boleh dapat A. Yang dapat A tu boleh dapat A+. InsyaAllah. Cikgu, Ya. apa hari ni bincang kata soalan ke? Ya, hari ni kita bincang kita soalan. InsyaAllah ada masa kita main game. Ada masa kita main game. Sepatutnya nak main game hari ni. Main game ni lah panjang sikit. Tapi sebabkan cikgu baru terfikir yang UASA pada bulan depan kan. Awal bulan depan. Bulan 11. Jadi kita tak boleh honeymoon sangat lah lepas exam ni. Sebab semua UASA awal bulan 11. Sampai pertengahan ke hujung je tu. Okey, jomlah kita tengok soalan masing-masing. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, ada tak yang tak puas hati dengan result masing-masing? Ada tak yang tak puas hati? Boleh bagi tahu cikgu. Siapa yang dah tengok? Okey. Okey, jom kita tengok soalan dia. Soalan yang minggu lepas punya. Elman, mana Elman? Ya, cikgu. Awak dapat berapa? 76. 76. Okey. Awak selalu dapat berapa dekat sekolah? Sekolah. Exam BM dekat sekolah. Selalu dapat berapa? Tak ingat. Okey, alright. Okey, jomlah kita tengok. Semak soalan. Macam mana cikgu nak besarkan? Macam mana besarkan? Mana dia? Subhanallah. Okey. Kita tengok soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1. Okey, bacakan Amni. Soalan nombor 1. Nampak? Amni, bacakan nombor 1. Kejap, cikgu besarkan. Cikgu besarkan sampai 1/5. Okey, cuba. Tidak boleh membiarkan mereka menang mudah, kata Atikah kepada ahli pasukan bola jaringnya. Ya. Kita.
Kita. Okey. Kita tidak boleh membiarkan mereka menang mudah. Cikgu rasa ini ramai betul. Ada tak yang salah dekat sini? Ada siapa salah tak? Ada siapa salah tak dekat sini? Mengaku je. Cikgu pun lupa sebab ada darjah 5, darjah 6 kan. Cikgu lupa. Ada tak siapa yang salah? Mengaku je. Cikgu boleh explain. Okay, kenapa dia kata kita? Kita tidak boleh membiarkan mereka menang mudah. Kata Atikah kepada ahli pasukan bola jaringnya. Sebab Atikah tu adalah pemain juga. Atikah pun terlibat juga. Bila Atikah bercakap kepada kawan-kawan dia menggunakan kata ganti kita, bermaksud Atikah pun join sekali diorang main. Jadi Atikah pun tak boleh membiarkan pasukan lawan menang dengan mudah. Alright, so jawapannya adalah kita. Alright, sambung soalan nombor 2. Kejap soalan nombor 2 kita tengok. Cuba besarkan sikit lah. Okay, soalan nombor 2. Okay, bacakan Ilham nombor 2. Jika nak akan peristiwa sedih itu lagi, nasihat ibu kepada kakak yang masih menyanyi tak sesak selepas pertunangannya putus di tengah jalan. Apa jawapan dia? Usah. Usah. Okay, usah dikenang akan peristiwa sedih itu. Okay, usah ni maksudnya kita nak menasihati orang. Usah dikenang menasihati orang tu supaya dia tak bersedih lagi. Tu usah. Alright. Aish Akil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. Awak dah tengok dah result awak? Dah Dah dapat berapa? 74. 74. Okey, cikgu ada sembang dengan mak awak. Dia kata dekat sekolah dapat A kan? Ya. Okay, dekat sekolah dapat A. Tapi cikgu awak memang boleh dapat A untuk karangan. Tapi ada beberapa kesilapan sikit lah dekat karangan awak. Tapi karangan awak ada peningkatan. Okay, karangan awak ada peningkatan. InsyaAllah nanti UASA insyaAllah boleh pulut A. Okay. Siapa yang dapat B, jangan sedih Jangan sedih, jangan risau. InsyaAllah UASA memang korang akan boleh dapat A. Cikgu yakin, cikgu jamin. InsyaAllah. Okey, soalan nombor 2 jawapan dia usah. Okey, sambung soalan nombor 3. Sekejap. Nombor 3, Ainul. Cikgu, Saya. soalan ni kan kita pernah buat. Betul, soalan ni pernah buat. Soalan ni yang ada korang dapat duit kan, tapi ada yang tak nak duit pula. Pelik aku. Ni soalan bocor sebenarnya, soalan bonus. Okey, soalan nombor 3. Baca Ainul. Pilih ayat-ayat yang betul. Cis, pembelot rupanya lelaki itu. Tolong jangan buat bising di sini. Anita melontarkan seketul batu di dalam kolam itu dengan sesuai hati. Buku ini kepunyaan siapa? Okey, so jawapan awak apa Ainul? Apa jawapannya? Jawab je, salah tak apa. Gelak. Hebat. Salah tak apa. Apa jawapannya? Cikgu tak dengar. Okay. Ainul? Jawapan apa? Saya jawab Oh, dia jawab A. Okey, tak apa, tak apa. Okey, Ainul jawab A. Okey, Cis pembelot. Okey, kita tengok satu persatu. Cikgu ulang berpuluh-puluh kali pun tak apa. Tapi tolong ingat dia punya sebab apa salah. Okey, Cis pembelot rupanya lelaki tu. Jawapan yang nombor 1 tu betul. Ayat yang pertama betul. Cis atau ceh dia boleh gunakan. Okey, nombor 2. Tolong jangan buat bising di sini. Tolong jangan buat bising di sini. Okey. Dalam satu ayat, tolong dan jangan adalah dua ayat permintaan. Kedua-duanya adalah ayat permintaan. Jadi jangan guna ayat permintaan dalam satu ayat. Cukup satu saja. Macam mana? Macam mana ayat yang betulnya Ainul? Nombor 2 ni. Ainul, nombor 2 tu macam mana nak bagi dia betul? Tolong jangan buat bising di sini. Itu salah tau. Macam mana nak bagi dia betul?
Mana Ainul? Ainul? Ha? Ah, apa awak main apa tu Ainul? Bising tu. Tak ada. Ah, Cuma bising je. tolong jangan buat bising di sini. Jadi mana satu? Sorry, macam mana? Ayat ni salah. Jadi macam mana kita nak betulkan ayat ni? Macam mana kita nak betulkan? Cikgu cakap tadi, tolong dan jangan adalah dua ayat permintaan. Ayat permintaan. Tapi tak boleh ada ayat permintaan dalam satu ayat. Bang Sorry. tolong. Macam mana? Bang tolong lah. Buang tolong. Okey, sepatutnya macam mana? Jangan buat bising di sini. Jangan buat bising di sini. Itulah betulnya. Okey, jangan buat bising di sini. Okey, bukan tolong buat bising di sini, tak boleh. Okey. So nombor 3, Anita melontarkan seketul batu di dalam kolam itu dengan sekuat hati. Salah ke betul? Okey, jawapannya inilah soalan yang korang okey, D. Anita melontarkan seketul batu di dalam kolam itu dengan sekuat hati. Bermaksud Anita dah berada dalam kolam tu. Dia dah berada dalam kolam tu. Kalau orang yang dah berada dekat dalam kolam, buat apa dia nak melontar sekuat hati? Dia mestilah melontar dalam macam tu macam dia lontar macam dia baling sikit macam tu. Dia buang macam tu je. Kalau dia melontar sekuat hati, bermaksud tempat tu jauh. Bila tempat tu jauh, dia mestilah menggunakan kata sendi nama ke. Kata sendi nama ke. Anita melontarkan seketul batu ke dalam kolam itu dengan sekuat hati. Pada awalnya, cikgu pun agak confused juga nak guna di ke. Tapi bila kita baca ayat di sekali lalu, memang kita tak dapat nak tengok. Tapi dia punya kata kuncinya dengan sekuat hati. Bila dengan sekuat hati, bermaksud benda tu jauh. Jarak dia jauh. Bila jarak tu jauh, kita guna ke. Okey. Kalau di dalam bermaksud Anita tu berada dekat je dengan kolam tu. Dia punya jarak. Dekat saja. Okey. Perbezaan di dengan ke. Okay, nombor 4, buku ini kepunyaan siapa? Betul. Sebab kata tanya siapa dekat hujung tu betul penggunaannya. Kalau dia kata buku ini kepunyaan siapakah? Salah lah. Sebab kalau ayat tanya di hujung ayat, jangan guna kah. Kah perlu digunakan di awal ayat. Contoh, siapakah yang punya buku ini? Boleh. Siapakah di depan? Kah. Sebab soalan ni pun ada selalu keluar juga dalam exam. Okay. Ini adalah soalan exam dari UKKM tahun lepas kalau tak salah cikgu. Ini exam soalan UKKM. Jadi pelajar yang boleh jawab dengan betul, alhamdulillah, kira dah boleh jawab tu soalan UKKM. Okey, so jawapannya ialah 1 dan 4B. Okey. Okey, Assalamualaikum Zahira. Zahira boleh dengar suara cikgu? Ya, cikgu. Zahira dapat berapa BM? Awak dapat berapa markah BM? Tak tahu. Cuba tengok, cuba tanya mak awak. Cikgu dah hantar dekat mak awak result dia. Sekejap. Sekejap. Lagi tengok dapat berapa. Okey, yang lain kita sambung. Nombor 4 hingga 6. Nombor 4 hingga 6, cikgu nampak ada pelajar yang faham cerita dia. Ada pelajar yang faham cerita dia soalan nombor 4 ni. Ada pengiraan dekat tepi ni. Ada pengiraan matematik kat tepi ni. Menunjukkan dia faham apa benda soalan nak. Cikgu, Okey, saya Bu kata dapat 90. 90. Okey, awak dan Ami dapat A lah, alhamdulillah. Tahniah. Dekat sekolah dapat berapa? Dia tak bagi tahu tapi A lah. Tapi A lah. Alright. Okey. Awak memang penulisan memang tinggi okey, alhamdulillah. Okey. Sebab cikgu tengok karangan awak tu boleh jadikan contoh kepada pelajar lain. Karangan awak dah Amni lah. Alhamdulillah. Baru je masuk kelas cikgu, alhamdulillah boleh dapat skor lah. Okey. Untuk pengetahuan pelajar, wasa yang korang akan jawab pada bulan 11 ni, kementerian dah tukar bentuk ni. Dah tak ada TP-TP lagi tau.
TP1, TP2, TP3 tak ada dah. Ya. Kembali balik kepada grade. Kembali balik pada grade 80, 90, 100 saja tu. Susah. Ah, susah tak susah, sekolah yang buat. Sekolah yang buat. Jadi nak tahu soalan apa yang keluar, fokus apa cikgu kat sekolah ajar. Kalau cikgu sekolah cakap karangan ni keluar. So nanti fokus kat karangan apa yang cikgu bagi tahulah kat sekolah. Jangan ponteng sekolah. Okey, start daripada minggu ni jangan ponteng sekolah. Saya. Maka tu dia punya soalan cikgu buat ke kementerian? Yang mana? Soalan apa? Soalan UASA. UASA. Okey, UASA dia dah ada format baru sekarang ni. Okey, UASA format baru, sekolah yang buat. Sekolah yang buat dah tukar kepada bagi grade pula. Tak ada TP dah. Jadi korang dah boleh tahu dah berapa markah korang dapat nanti. Dia bagi tahu markah terus. Ya, bagi markah terus. Itu kementerian yang umumkan. Kalau tak salah sih bulan lepas. Okey, awak dah boleh tahu dah. Dah tak ada. Ya, ialah pelajar dah tak tahu kan. Dulu TP4, TP5 tu berapa kan. Jadi sekarang dah boleh tahu dah. Okey, jom kita tengok petikan yang ini. Okey, tolong jangan ponteng sekolah. Ini adalah salah satu cara untuk awak dapat skor dalam bahasa Melayu ke ataupun subjek lain. Fokus betul-betul apa cikgu ajar dekat sekolah. Okey, cikgu nak minta Aish Akil bacakan untuk hari Rabu 7 April 2023. Okey, bacakan Aish Akil petikan perenggan yang pertama. Ini adalah karangan berbentuk apa ni? Agak-agak. Karangan bentuk Laporan. apa? Sorry? Laporan. Laporan bukan. Laporan dia ada tajuk. Amni, kesilapan awak. Awak buat laporan betul Amni? Betul Amni, awak buat laporan kan kat karangan kan? Ya. Karangan awak tak ada tajuk. Itulah yang menyebabkan markah awak drop tu. Kau tak, awak boleh hampir dengan Zahira 90. Apa tu adalah dekat tata bahasa pun ada kekurangan juga. Okey. Ini bukan karangan jenis laporan. Ini macam catatan. Ini catatan. Catatan. Alright. Okey, bacakan Aish Akil hari Rabu 7 April. Rabu 7 April 2023. Aku, Hafiz dan adik bertemu di lapangan terbang KLIA seawal pukul 8 pagi. Kami menaiki pesawat pada pukul 9.30 pagi dan tiba di lapangan terbang Miri pada pukul 9.45 pagi. Ketibaan kami disambut oleh Jackson dan ayahnya. Kami menaiki kereta dan sejam setengah kemudian kami tiba di rumah Jackson. Ketibaan kami disambut gembira oleh keluarganya. Alright. Okey, terima kasih. Okey, jom kita tengok soalan pertama. Selalunya soalan pertama dia ambil kat perenggan pertama. Selalunya lah. Okey, selalunya. Okey, kita cuba tengok mana tadi. Okey, tengok soalan pertama. Dia kata apa? Penulis dan rakan-rakannya sampai di rumah Jason di Miri pukul berapa? Penulis dan rakan-rakannya sampai di rumah Jason di Miri pukul berapa? Okey. Cuba kita tengok. Sekejap, cikgu ambil ni. Okey, apa nama mana? Pensel. Okey. Cuba awak tengok okey, cuba awak baca kejap. Dia sampai sekarang kita tengok. Dia macam mana nak buka ni? Oh, okey. Alright. Kenapa tak tutup? Sekejap. Okey. Dia kata apa? Kami menaiki pesawat pada pukul 9.30 pagi. Amni soalan ni banyak salah Okey, semua salah. Okey, dia menaiki pesawat pada 9.30 pagi dan tiba di lapangan terbang Miri 11.45. Tiba di lapangan terbang Miri 11.45. Korang terus jawablah 11.45. Ni baru sampai dekat lapangan terbang Miri. Belum sampai rumah. Okey, tiba di Miri. Okey, tiba 11.45 pagi. Ketibaan kami disambut oleh Jason dan ayahnya. Kami menaiki kereta dan sejam setengah kemudian baru sampai di rumah Boleh tambah. Jason. So nak kena buat apa?
Tambah sejam Ya, tambah sejam 30. Sejam 30. Okay, Ah, sebab cuba dia buka. tulis sejam setengah. Sejam setengah tu sejam 30 lah. Kan ini jam. Nampak je Ini ni. jam. Ini pukul. Nampak tak cikgu tulis, cikgu lukis? Tak, saya ternampak setengah tu. Oh, okey. Tak, nampak tak cikgu lukis? Nampak. Okey, ini pukul 12, pukul 3, pukul 6, pukul 9. Setengah, awak potong je jam ni setengah. Kalau kita tengok kalau pecahan ini berapa? Ini adalah 30 minit. Jadi sejam setengah, setengah tu 30 minit. Jadi tambahkan 5 tambah 7. Kita tahu 1 jam 60 minit. Janganlah lebih daripada 60 minit. Ni 75, tolaklah 60. Jadi 15 minit. Kita tahu 60 minit ni 1 jam. Kita gerakkan, kita bawa satu ni ke atas ini, ke ruangan jam. 1 tambah 11 tambah 11 berapa? 12. Takkan 12. 11, 12, 13. 13, 15. 13, 15. Kalau 13, 15 waktu antarabangsa pukul berapa? Pukul? 15. Pukul berapa? Sekejap. Pukul 1:15 kan? So, jawapan dia adalah 1:15 petang kat sini. Okay, C jawapan dia. Seorang je yang betul, Zahira. Lepas tu cikgu ada nampak kat tepi dia ada pengiraan matematik. Comel sangat. Bahasa Melayu tiba-tiba ada pengiraan matematik. Macam mana tu? Okay. Okay, fahamkan betul-betul cerita. Jangan main baca, cikgu tahu. Petikan panjang. Itulah wasa dia memang macam tu. Petikan dia bagi panjang-panjang supaya awak malas nak membaca. Sebab cikgu kat sekolah awak tahu awak malas nak membaca. Jadi kalau malas membaca ataupun macam nak cepat kan, nak cepat. Jadi kalutlah tak nampak sejam setengah tu. Jadi jawapannya adalah C. Fahamkan cerita betul-betul. Okey, sambung untuk hari Khamis pukul 8 April. Hari Khamis 8 April 2023. Okey, sambung Razin. Khamis 8 April 2023. Jason membawa kami mandi-manda di sungai yang terletak di belakang rumahnya. Air sungai itu sungguh jernih sehingga kami dapat melihat anak-anak ikan berenang. Selepas selesai solat Zuhur, kami dibawa ke dusun ayah Jason yang terletak hampir 2 kilometer dari rumah mereka. Kami bertiga berbasikal manakala Jason membonceng motosikal milik ayahnya. Kami benar-benar langkah kanan kerana dusun tersebut sedang berbuah. Kami menikmati buah durian, lokong, langsat dan pelbagai lagi buah-buahan di situ. Okey, so ada banyak ada banyak perkara, banyak kata kerja, banyak kosakata yang boleh belajar dekat peringat ini. Okey dia Jason membawa kami mandi-manda. Mandi-manda. Okey, cuba tengok. Mandi-manda ni kata apa? Kata Kata- ganda. Okey, kata ganda apa? Separ. Kata ganda penuh ke, separa ke, berentak? Berentak. Yes, berentak. Mandi-manda, lintang pukang, apa lagi? Simpang siur, apa lagi? Bukit bukau. Betul. Kalau kata ganda penuh, murid-murid. Dia sama je, tak berubah. Kuih. Kuih muih kata ganda berentak. Sebab kat belakang tu dia dah lain dah bunyi dia. Kalau kita nak tahu kata ganda berentak, belakang tu dah bunyi lain. Kalau pelajar kata ganda apa? Kata ganda. Apa tu nama? Kata ganda penuh. 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 Okey, kalau lelaki kata ganda? Separa. Separa. Kalau kekisi? Separa. Okey, separa juga. Okey, kata ganda ni terdiri daripada 3, separa, penuh dan separa, penuh dan berentak. Okey, yang ini adalah terdiri daripada separa. Okey, air sungai itu sungguh jernih sehingga jernih ni kata apa? Kata adjektif.
Okey, kata adjektif. Okey, kenapa? Bila cikgu tanya soalan-soalan begini, awak akan mahir bila nak buat soalan yang bahagian B tu nanti. Okey, selepas selesai solat Zuhur, kami dibawa ke dusun buah ayah Jason. Dusun buah-buahan sepatutnya. Okey, ayah Jason yang terletak hampir 2 kilometer dari rumah mereka. Kami bertiga berbasikal, manakala Jason membonceng motosikal. Apa maksud membonceng? Macam bawa belakang. Bawa belakang. Dia driver tapi dia bawa orang ke belakang. Dia driver tapi dia bawa orang dekat belakang. Okey. Bukan dia dekat belakang ke? Macam itulah. Masa tu dia bawa orang ke ataupun dia tumpang orang? Dia tumpang. Confirm tumpang. Okey, okey, cuba buka pusat rujukan sekarang. Kita nak confirmkan balik membonceng ni di mana kedudukan dia? Di depan ataupun dia di driver ataupun dekat belakang? Okey, buka pusat rujukan sekarang. Yang lain tolonglah buka juga, bagilah kerja sama, kan? Pelajar-pelajar yang dapat A je yang ni. Macam mana ni? Okey. Menumpang Cikgu dekat motosikal. Menumpang Macam mana? dekat motosikal. Menumpang. Ha. Okey, menumpang motosikal. Maksudnya dia duduk belakang. Alright. Bagus. Terima kasih, Razin. Kami benar-benar langkah kanan. Langkah kanan ni apa? Ini soalan ni, ya Allah, cikgu sengaja tak Malang. gelapkan. Okay, apa malang? Kenapa langkah kanan malang pula? Amboi. Tak. Saya jawab bernasib baik, cikgu bulatkan malang. Ya, sebab cuba tengok ayat tu, soalan tu. Cuba tengok soalan tu bersemula. Cikgu minta apa sebenarnya? Cuba baca. Okey, kita tengok ke soalan tu ya. Tu cikgu cakap baca soalan dengan betul-betul. Cikgu sengaja tak highlight kan. Memang cikgu tak boldkan yang ni. Memang cikgu tak boldkan kecuali. Cikgu tak bold kan? Cikgu tak hitam ke apa? Saya tak nampak kecuali itu. kan. Ramai, bukan awak seorang je, ramai yang tak nampak. Hati-hati tau. Sebab UASA macam inilah soalan dia. Memang suka mengelirukan pelajar. Dia tahu pelajar memang pantang nampak salah sikit, terus. Itu UASA. Hati-hati Boleh dapat A terus dapat B, turun markah nanti. Okey. Okey, kita tengok langkah kanan tu apa. Okey, langkah kanan. Okey, cuba kita refer balik, rujuk balik pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menganjurkan makan dengan tangan apa? Rasulullah suruh makan tangan apa? Kiri atau kanan? Kiri? Kanan. Kenapa macam dekat dalam air, Daniel? Ni. Okey. Rasulullah menganjurkan makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Kalau pakai kasut pun kanan dulu. Semua kanan. Semua kanan. Kanan tu menunjuk. Jam kalau cincin pun tangan kanan. Tapi kalau cikgu pakai jam tangan kiri lah. Sebab cikgu nak menulis susah. Okey. Cikgu dah. Okey. Jadi maksudnya langkah kanan. Kanan ni benda baik. Benda baik. Benda yang membawa untung, membawa tuah, bernasib baik. Sebab Nabi yang anjurkan tangan kanan. Okey. Bila kod sini ada kecuali, tukar ke malang lah. Okay, right. Kat situ. Faham cerita? Ya, saya. Ada tak langkah kiri? Langkah kiri ada? Langkah kiri bernasib malang lah langkah kiri. Okey, contoh ayat Okey, langkah kanan langkah kanan macam ni. Awak pergi rumah orang, lepas tu orang tu tengah makan. Makanan tengah hidang kat atas meja, makanan tu belum habis lagi, masih banyak lagi makanan tu. Awak masuk rumah orang tu cakap, langkah kanan Amni. Maksudnya boleh datang, masuklah Amni, awak langkah kanan hari ni. Maksudnya masuk, lepas tu makan bersama-sama dengan kami. Kalau langkah kiri, maksudnya makanan tu dah habis dah. Dah tak ada dah, orang dah siap angkat dah pinggan untuk nak cuci. Malang lah kat situ, awak tak dapat makan. Tu langkah kiri. Okay, langkah kiri tu bernasib malang lah. Alright, itu beza langkah kiri dan langkah kanan. Okay, boleh faham Okey, jom kita tengok.
Apa lagi? Okey. Jumaat 9 April. Jumaat 9 April. Okey, Jumaat 9 April cikgu nak minta Zahira baca Zahira. Apa ni? Jumaat 9 April 2023. Perangan iaitu. Hmm, Pada pukul 9 pagi, kami mengikut ayah Jason ke hutan berdekatan untuk mengambil madu lebah dan mencari rotan untuk dijual. Malang tidak berbau, Jason telah disengat tebuan ketika membantu ayahnya mencari rotan. Tanpa berlengah, kami terus pulang ke rumah dan ibu Jason membubur ubat tradisional untuk meredakan kesakitan yang ditanggung oleh Jason. Rancangan untuk bersiar-siar di Bandar Miri juga kami batalkan kerana tidak sampai hati melihat keadaan Jason. Alright. Okay. Jom kita tengok. Kita bedah siasat cerita dia ni. Okay. Korang boleh nampak dekat skrin cikgu tengah ni Okay, right. Okay, pada pukul 9 pagi, kami mengikut ayah Jason ke hutan berdekatan untuk mencari madu lebah dan mencari rotan untuk dijual. Okay, soalannya dekat sini. Apakah penjodoh bilangan untuk rotan? Seorang juga yang betul. Rasa Zahira juga yang betul. Apakah ni? Untuk rotan ialah seberkas. Seberkas rotan. Saya? Betul. Siapa? Ilham? Daniel? Benar. Daniel betul. Okey, ada beberapa orang pelajar yang sebab yang rotan ni ramai yang tak buat, ramai yang salah. Ada beberapa pelajar yang ni. Okey, nanti kita tengok balik penjodoh bilangan. Okey. Malang tidak berbau. Malang tidak berbau ni maksudnya langkah kiri lah. Ni langkah kiri. Kita boleh letaklah kat sini langkah kiri. Langkah kiri. Jason telah disengat tebuan ketika membantu ayahnya mencari rotan. Rotan. Tanpa berlengah. Okey, apa maksud berlengah? Apa maksud berlengah? Elman, apa maksud berlengah, Elman? Mana Elman? Elman? Masa. Kejap. Kejap. Elman. Elman? Ya. Apa maksud berlengah? Tanpa berlengah. Lengah tu apa? Lengah. Apa tu berlengah? Nampak tak cikgu gariskan tu? Nampak tak yang cikgu gariskan tu ini? Kejap Mana dia? Subhanallah. Okey, ni. Tanpa berlengah. Lengah tu kat sini. Ni lengah ni. Nampak anak panah ni? Nampak? Apa maksud berlengah? Maksudnya berlama-lama, berlambat-lambat dan bermalas-malas. Okey, berlambat-lambat. Bermalas-malas. Okey, ataupun tanpa membuang masa. Okey, berlengah tu tanpa membuang masa. Kami terus pulang ke rumah dan ibu Jason membubuh. Jarang kita dengar perkataan membubuh. Membubuh ubat tradisional untuk meredakan kesakitan yang ditanggung oleh Jason. Rancangan untuk bersiar. Okey, tak ada apa perkataan kat sini. Okey, sambung untuk hari yang lain pula. Sabtu 10 April 2023. Cikgu nak minta... Sekejap. Siapa bacakan? Okey, Daniel lah. Daniel. Boleh Daniel. Sabtu 10 April. Sabtu 10 April 2023. Kami mula mengemas pakaian kami untuk pulang semula ke Kuala Lumpur. Berat hati kami untuk meninggalkan Jason dan keluarganya yang sangat baik terhadap kami. Okey, cara awak baca macam orang Sabah. Okey. Orang Sabah ke Daniel? Dah. Okey, dah. Okey. Alright, so Sabtu 10 April 2023, mereka pulang ke KL lah. Okey, ini adalah bentuk catatan. So, siapa yang nak buat bentuk catatan, boleh buat macam ni. Kalau kan soalan D kan? Soalan D ni boleh jawab buat dalam bentuk catatan sebenarnya. Ini. Awak boleh je tiru yang atas ni. Sebenarnya yang soalan D ni, awak boleh je tiru kat petikan yang awak baca dekat sini untuk jawab soalan. Sebenarnya boleh, dibenarkan je. Awak tukar-tukarlah ayat dia. Okey. Yang ni bernasib malang. Okey, nombor. Okey, sekarang kita pergi pada soalan 7 hingga 10. Okey,
Sebelum tu, cikgu nak tanya, ada tak cikgu tersilap tanda? Sepatutnya yang cikgu tanda tu betul, tapi cikgu terbuat salah. Ada tak? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Alright, okay, jom kita sambung untuk bahan satu. Soalan ni sama je soalan darjah 5. Cikgu sengaja ambil soalan yang mudah. Sebab tadi soalan petikan tu susah. Dengan matematiknya, dengan langkah kanan tu yang ada kecuali tu, hati-hati tau. Sebab soalan senang. Soalan senang bukan susah. Okey, bahan satu. Kita nak tengok. Imran, tolong baca Imran, bahan satu. Rubini dilantik sebagai ketua pengawas di sekolahnya. Rubini sedar akan tanggungjawab yang besar. Setiap pagi Rubini membantu guru bertugas di pintu pagar sekolah. Dia tidak pilih kasih semasa menjalankan tugas. Rubini menasihati murid yang datang lewat ke sekolah dengan sopan. Apabila pintu pagar ditutup, Rubini terus masuk ke kelas. Dia yakin disiplin asas utama kecemerlangan seseorang. Okey, alright, terima kasih. Okey, apa maksud pilih kasih? Dia tidak pilih kasih semasa menjalankan tugas. Apa maksud pilih kasih? Elman, apa maksud pilih kasih, Elman? Apa maksud pilih kasih? Razin, apa maksud pilih kasih, Razin? Sayang tak sama rata. Sayang tak sama rata. Wih, tepatlah jawapan awak. Ada pengalaman ke? Pernah ada pengalaman ke? Mak sayang awak sama rata tak dengan adik-adik? Saya selalu terasa tapi tak jadi pun. Tak jadi, kenapa? Tak tahu. Tak tahu, okey. Sayang sama rata. Contohlah kan. Ada mak bapak ni, dia hanya sayang anak pertama je. Anak kedua dia biarkan je. Itulah. Tu contoh pilih kasih lah. Okey. Apa kata sayang tak sama rata. Betul lah apa Razin cakap tadi. Okey, jom kita tengok. Okey, yang membantu. Ya Allah, sayangnya. Perkataan membantu samalah dengan menolong. Awak salah. Awak melaksanakanlah. Allah, hai. Sayang. Okey. Okey, tengok bahan 2 pula. Okey, bahan 2. Cikgu nak minta. Ilman, baca kan Ilman nombor 2. Kejap. Cik, tengok siapa tak baca lagi. Daniel dah. Imran dah. Aish Akil dah. Amni. Bahan 2. Tanggungjawab ketua kelas. Baca semua kan? Baca semua. Menepati masa, memastikan akan mematuhi peraturan, melaksanakan tugas yang diberi, membantu guru mengurus kelas, menjadi contoh kepada rakan. Okay, alright. So kat situ kita tengok Okey, jom kita tengok soalan nombor 7. Tanggungjawab ketua darjah ialah menjadi contoh kepada guru. Betul ke? Tidak. Patutnya rakan. Sepatutnya Jadi contoh kepada rakan. menjadi contoh kepada rakan atau pada murid. Okey, membantu murid mengurus kelas. Betul ke? Membantu guru. Membantu guru mengurus kelas. Ketiga, menjalankan tugas dengan pilih kasih. Ini confirm lah. Salah. Okey, jawapannya D. Alright. Okey, nombor 8. Apabila pintu pagar ditutup, Rubini terus masuk ke kelas. Pintu pagar. Sekeping. Sekeping pintu pagar. Sebidang. Sebidang. Okey, ini pun ada kekeliruan juga. Ada cikgu ada bincang dengan cikgu bahasa Melayu. Ada yang cakap bidang. Ada yang cakap keping. Tapi jawapannya keping. Alright, okey. Nombor 9. Nombor 9 ni sayang. Siapa salah? Jawapannya menolong. Amni salah, Amni. Betul.
Amni betul. Siapa yang salah? Ada yang cakap melaksana. Aduh, sayanglah. Okey, nombor 10. Nombor 10 jawapan dia D. Rubini yakin disiplin asas utama kecemerlangan seseorang. Alright. Okey, nombor 10 D jawapan dia. Okey, nombor 11 hingga 14. Okey, nombor 11 hingga 14. Okey, cikgu nak tanya, siapa yang okey, tak apa. Okey, soalan nombor 11. Tujuan hari keusahawanan diadakan di sekolah ialah untuk apa? Awak dah ada kertas. Tolonglah. Conteng saja, okey, untuk menyemai semangat keusahawanan dalam diri murid-murid dari bangku sekolah lagi. Ni patut salah lah ni. Dia tak jarakkan. Ini satu markah dah. Ia juga bertujuan untuk mengumpul dana sekolah. Ini pun boleh juga digunakan. Ini pun satu markah. Tapi soalan, jawapan dia satu markah je. Boleh pilih mana-mana. Kalau awak bagi dua-dua, tetap dapat satu markah. Awak boleh pilih. Kalau awak cakap untuk mengumpul dana sekolah pun betul. Untuk menyemai semangat keusahawanan itu pun betul. Okay, tengok jawapan. Tengok markah. Kalau markah satu, bagi satu je. Tak payah bagi banyak-banyak. Okey, settle. So, soalan yang berikutnya. Apa lagi? Apakah cara yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah untuk mempromosi? Okey, yang ini fokus betul-betul. Ini fokus betul-betul. Apakah cara yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah untuk mempromosi Hari Keusahawanan agar mendapat liputan yang luas? 2 markah. Bermaksud dia nak 2 poin. 2 jawapan. 2 jawapan baru dapat 2 markah. Okey, cuba tengok Cikgu gerakkan ke atas. Cara dilakukan untuk mempromosi. Okey, untuk promosi. Okey, tengok dekat skrin. Okey, antara cara untuk mempromosi keusahawanan ialah dengan memasang gegantung berdekatan pintu sekolah supaya dapat dilihat. Ini pertama, supaya ini kalau nak buat boleh, tak nak buat pun boleh sebab ini huraian. Tak payah buat pun tak apa. Supaya sampai sini, tak nak buat pun tak apa. Sebab dia tanya bagaimana. Okey? Ataupun kalau awak nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Okey, dengan memasang macam cikgu saya tak tahu saya nak pilih mana. Tak apa, dengan memasang gegantung berdekatan pintu sekolah supaya dapat dilihat oleh bapa sampailah ke sekolah yang dekat sini. Pun boleh. Tapi dapat satu je markah sebenarnya tu. Tambah lagi satu markah. Selain itu, nampak tak penanda wacana selain itu ni? Bila ada penanda wacana, dia bermaksud ada tambahan langkah. Pihak sekolah juga boleh menggunakan platform media sosial untuk mempromosi Hari Keusahawanan. Inilah untuk markah kedua awak. Okey, boleh faham tak? Ramai pelajar tak faham dekat sini. Dia ingat bila dia letak yang ini, dia letak supaya semua ni, dia boleh dapat markah penuh. Tidak sebenarnya. Tapi cikgu bantu juga untuk dapat markah, untuk dapat 2 markah. Okey? Sebab dia tanya bagaimana. Bila bagaimana, cari lagi satu langkah. Okey, boleh faham tak? Ada nak tanya soalan? Razin berapa markah Razin? Markah apa? Markah untuk soalan yang ni. Untuk soalan nombor 12. Nombor 12 ni. Ini sepatut 2 markah. Awak dapat berapa markah? Tak tahulah. Tak tengok lagi. Okey. Ada juga pelajar yang tak buat pun soalan ni. Aku kurang ni. Okey, cuba tengok dia kata apa. Dia kata kat sini, Hari Keusahawanan ialah sebuah program tahunan yang sering dijalankan di sekolah yang bertujuan untuk menyemai semangat keusahawanan dalam diri murid-murid di bangku sekolah lagi. Tuliskan peribahasa. Ya Allah, cikgu dah bagi tahu dah hari tu. Dah bagi hint dia dah. Peribahasa berkaitan dengan buluh. Awak bagi ni jawapan lain. Ini cikgu nak bagi markah bonus sebenarnya. Apa dia jawapan dia, Zaira? 13? Cikgu. Ha. Meletup buluh biarlah dari rebungnya.
Ya, Zahira jawab apa Zahira? Zahira tak jawab kan? Tak. Sayang Zahira. Kau tak boleh dapat 92 tu. Alright, okay. So Amni jawab tak Amni? Jawab. Jawab. Ilham jawab tak? Jawab. Melentur pula. Okey. Imran jawab tak? Imran jawab tak Imran? Jawab tapi saya main jawab. Jawab tapi istimewa. Okey. Itulah sayang dekat sini patut dapat markah. Okey. Sambung. Okey, pilih pihak sekolah juga mengeluarkan. So yang ini adalah yang mana Pihak sekolah. So yang tengah-tengah ni lah, yang tengah-tengah ni. Okey, jawapan dia yang tengah-tengah. Okey, settle. Daripada soalan yang tadi sampai ke 14. Ada siapa nak tanya soalan kat cikgu? Ada yang rasa, ada tak yang cikgu buat salah? Tanda sepatutnya Cikgu. salah. Betul. Ya, saya. Saya nak tanya. Cikgu kata format dia tukar tu maksudnya format dalam periksa tu ke? Tak. Bukan format. Sorry. Format sama. Format sama. Cuma soalan dikeluarkan oleh pihak sekolah, dah ada grade lah. Macam kita buat lah. Macam tuition buat sekarang ni. Kan cikgu bagi grade kat awak dapat 86%. Itulah grade dia. Macam tu juga sekolah akan buat nanti. Puasa. Itu ke maksud awak? Okay, alright. Okay, sambung soalan nombor 15. Okay, soalan nombor 15. Ini ada seorang je kot dapat 5 markah. Siapa dapat 5 markah kat sini? Untuk soalan nombor 15. Siapa? Siapa? Saya. Saya tu siapa? Ilman. Okey, Ilman. Cuba bacakan jawapan awak, Ilman. Dapat jawapan 5 markah. Okey, baca. Sebagai seorang rakan. Saya. Jap, Ilman. Ya, dapat Amni. Saya dapat 5. Dapat 5. Okey, alright. Siapa dapat 5 markah, tolong bacakan jawapan awak supaya jadi contoh pada kawan-kawan yang lain. Nanti cikgu ulas kenapa dapat 5 markah. Okey, Ilman. Baca, Ilman. Sebagai seorang rakan yang prihatin, saya akan menasihati rakan saya untuk mengambil hati guru tersebut dengan menghantar kerja rumah mengikut waktu yang ditetapkan oleh guru. Saya juga akan meminta dia menghormati guru dan berbincang dengan guru jika dia mempunyai masalah. Dah itu je. Itu je. Okey, alright. Okey, Ilman punya ayat. Okey, Ilman punya okey, Ilman bacakan ayat pertama, Ilman. Sebagai seorang rakan yang prihatin, Okey, sambung. saya akan menasihati rakan saya untuk mengambil. Okay. Saya akan menasihati rakan saya. Itu poin pertama. Itu poin pertama, Ilman. Lepas tu bila dia masuk untuk tu dah ada huraian. Okey, sambung, Ilman. Untuk apa tadi? Mengambil hati guru tersebut dengan menghantar kerja rumah. Dekat sini, okey, dekat Ilman baca ni 3 markah dia dapat. 3 markah sebab dengan tu dekat hujung tu pun huraian. Huraian dia ada 2 kat sini. Dia bagi point, lepas tu huraian 2. Okey, siapa dalam kepala otak masa exam macam blur-blur, macam tak tahu nak buat apa, boleh saja awak bagi satu huraian, satu point awak huraikan. Satu point huraikan dapat 2, dapat 3 markah dekat situ. Saya tak tahu lah saya nak kena buat apa ni, apa tindakan saya. Bagi je satu point, lepas tu awak huraikan daripada point tu. Awak akan dapat markah. Macam Ilman buat ni, Ilman daripada satu point dia keluarkan 2 huraian, dapatlah 3 markah. Okey, sambung Ilman. Mengikut waktu yang ditetapkan oleh guru. Saya juga akan meminta dia menghormati guru dan berbincang dengan guru jika dia mempunyai masalah. Saya juga akan, apa tadi Sulaiman? Saya juga akan meminta dia. Meminta dia tu 4, markah ke-4. Lagi satu belakang tu, Iman? Menghormati guru dan berbincang dengan guru jika dia mempunyai masalah. Dan berbincang tu markah ke-5. Dihuraikan. Ilman dia pandai apa? Dia pandai huraikan.
Dia tak ada point banyak sangat tau. Elemen dalam kepala otak dia tak ada point banyak sangat. Tapi dia pandai hurai. Bila pandai hurai, itu dia dapat markah tu. Dapat 5 markah. Walaupun awak ada 2 point sekalipun, jangan risau. Cikgu saya tak tahu nak buat apa, cikgu. Jangan risau. Daripada 2 point, keluarkan huraian. Awak dapat sekurang-kurangnya 4 markah pun okey dah tu. Sangat membantu. Okey, siapa lagi dapat 5 markah? Saya. Okey, bacakan satu persatu awak punya ayat. Sebagai seorang rakan yang prihatin, tindakan yang saya akan lakukan ialah menasihati rakan untuk membuat kerja rumah. Okey, menasihati rakan. Kemudian untuk tu adalah huraian kedua. Okey, buat kerja rumah. Sambung. Kemudian memberitahunya bahawa Okey, sabar. Kemudian dia ada penanda wacana. Cikgu bagi dia markah dekat penanda wacana. Kemudian kalau Elman bagi penanda wacana pun cantik juga Elman. Okey, bukan saya juga tu. Kalau bagi penanda wacana pun cantik juga untuk mencantikkan ayat awak. Okey Elman tapi Elman dah okey dah tu. Okey Amni. Kemudian sambung Amni. Kemudian memberitahunya bahawa kita perlulah menghormati guru. Kerana guru marah tanda dia sayang kepada kita. Ada huraian lagi. Amni punya ayat ni cantik. Bukanlah kata perfect. Tidak. Pada cikgu ada kesalahan dekat Amni punya ayat. Sebab belakang tu kan tanda sayang tu ada salah dekat situ. Salah tata bahasa. Tapi dia punya ayat macam Elman jugalah. Dia ada point, dia huraikan point dia. Jangan risau untuk huraikan point. Huraikan point awak. Kemudian Amni punya penambahan apa dia? Dekat penanda wacana. Dia guna kemudian. Awak boleh juga guna selain itu atau seterusnya. Alright. Okay. Ini adalah contoh jawapan yang terbaik daripada kawan-kawan. Okay. Terima kasih. Sebab awak banyak idea sebenarnya. Alhamdulillah. Okay. Siapa lagi dapat 5 markah? Zahira 5 kan? Sekejap. Okey, kejap cikgu nak minta siapa? Ainul lah. Okey, Ainul. Okey, Ainul fokus pada kawan-kawan awak punya jawapan sebab ini bantu Ainul. Insya-Allah. Sebab Ainul dia punya kelemahan dekat penulisan karangan. Jangan risau. Bukan awak seorang je yang lemah kat karangan. Okey, lemah dekat karangan ataupun lemah dalam penulisan ayat. InsyaAllah lama-lama menulis, insyaAllah boleh ni. Okey, sambung tunggu Zahira punya ayat. Siapa lagi dapat 5 markah Razin Dapat 5. Dapat 5. Zahira baca dengan kuat Zahira. Sebagai seorang kawan yang baik, saya akan menegurnya. Selain itu, saya juga akan menanyakan apakah sebab dia tidak suka guru itu. Akhir sekali, saya akan menasihatkannya dan menyuruhnya untuk meminta maaf kepada guru kelasnya. Okey. Zahira. Okey, tadi Elman tak ada penanda wacana. Amni pula ada penanda wacana 1 saja. Kemudian Zahira ada 3 penanda wacana Zahira. Ada 3 penanda wacana. Dia nak sambung ayat pertama dengan ayat pertama. Okey. Bermaksud kira dia sangat kata sangat bagus. Kata nak sampai perfect pun tidak perfect juga sebab ada kesalahan dekat sini. Tapi gunakan penanda wacana. Sama juga cikgu ulang balik ni point dapat 2 point, lepas tu huraikan pun dah bagus. Okey. Alright. Ainul. Okay, kita nak dengar pula jawapan daripada pelajar yang dapat markah rendah dekat sini. Okey, siapa dapat markah rendah dekat sini? Apa orang kata? Mengaku je, tak apa, tak ada masalah. Kalau awak markah rendah sekalipun, cikgu akan perbaiki. Okey, siapa dapat markah rendah? Ainul dapat berapa Ainul dekat sini? Tak saya tengok. Okey. Siapa lagi dapat markah rendah? Okey, kejap. Daniel dapat apa Daniel kat sini? Tak tengok. 5? Tak tengok lagi. Tak tengok lagi. Alright, boleh tak tolong tengok sekarang? Ambil kertas korang tu.
Senang korang nak semak, senang korang nak check kat mana salah. Ya, selama hari ni apa sebelum kita baca-baca korang tak tengok jawapan korang. Cepat. Ilham dapat berapa kat sini Ilham? Ingat. Berapa? 3. 3 Ilham Tak ingat. Tak ingat. Boleh tak tolong pergi ambil dekat mak korang punya ni. Cikgu dah hantar dah. Lepas tanda terus hantar dekat mak ayah masing-masing parents korang. Cikgu siap bincang lagi dengan Mak Aish. Apa Mak Aish apa Nila kan. Dia dah nampak ada peningkatan dekat penulisan. Alhamdulillah. Okey. Okey, siapa yang dah tengok dah? Dah tengok dia punya ni. Sekejap apa lagi? Saya. Okey, Ainul lah. Baca kat Ainul jawapan awak. Okey, baca kan? Boleh? Oh ya, saya mute. Oh, mute. Okey. Sebagai seorang rakan yang prihatin, saya harus memberi nasihat kepada rakan bahawa guru adalah penting untuk kita kerana kita perlu belajar sesuatu yang kita belum ketahui. Okey, sekali lagi boleh kuat sikit tak? Kat ujung-ujung tu macam dia dah kurang dah. Sebagai seorang rakan yang prihatin, saya harus memberi nasihat kepada rakan bahawa guru adalah penting untuk kita kerana... Okey, kejap. Saya menasihati rakan bahawa guru adalah penting kepada kita. Betul. Subhanallah. Betul. Guru adalah... Saya harus memberi nasihat kepada rakan. Okey. Bahawa guru adalah penting untuk kita. Okey, bahawa. Bila ada bahawa tu ada huraian lah. Dua markah kat situ. Sambung. Guru adalah penting untuk kita kerana kita perlu belajar sesuatu yang kita belum ketahui. Okey. Awak dapat berapa markah kat situ? 2. Okey. Sebab ada sebab susunan ayat tu. Susunan ayat tu tak berapa nak ni. Tak nak cantik. Tak apa-apa. InsyaAllah. Kita ni. Cikgu nak tanya. Awak dekat rumah guna bahasa Inggeris ke Ainul? Awak dekat rumah bercakap dengan dalam bahasa Inggeris? Tak. Awak sekolah Cina ke? Tak. Kenapa slang bahasa Melayu awak macam orang Cina sikit? Awak suka bahasa Inggeris lagi Bahasa Inggeris. Okey, faham. Alright. Okey, okey Daniel, bacakan Daniel. Awak punya karangan? Bukan karangan, jawapan ini. Okey, ini terakhir insya-Allah. Pada pendapat saya akan menerangkan kepada saya mengapa guru memarahinya. Saya juga akan membantu menyiapkan tugasan yang diberikan dengan cara bincang dengannya. Saya juga menyuruh rakan saya agar membuang semua emosi di dalam dirinya. Okey, bila cikgu baca ayat awak kan, membuat emosi kan, macam nak gelak pada. Okay, cikgu faham apa yang nak cakap tu. Emosi tu maksudnya buanglah panas baran tu, betul tak? Buanglah rasa macam nak marah tu. Tapi emosi ni semua melibatkan nangis, sedih, gembira. Kalau buang semua emosi, hilang dah semua. Dia tak boleh gembira, dia tak boleh sedih. Cikgu bila baca ayat awak nak tergelak pada. Okey. Tapi cikgu faham lah ayat ni tu. Apa yang nak cerita. Okey, selesai. Okey, jom kita tengok soalan yang ni. Soalan yang berikutnya. Soalan yang berikutnya sekejap. Mana tadi? Okey, kita pergi pada ni. Subhanallah. Okey, bahagian C. Ya Allah, cikgu tak tahu nak cakap lah kat bahagian C ni. Cikgu yakin semua pelajar boleh buat yang ni sepatutnya. Ya saya. Ya dia. Saya salah kat bahagian C tu. Saya salah kat bahagian C tu sebab koma. Tak ada koma ke?
Tak ada koma. Yang mana? Allah, Amni. Sekejap Amni. Amni hantar dekat cikgu boleh? Sekejap. Mana? Oh, okey. Mana Amni punya? Sekejap nanti cikgu tengok boleh? Tak pun Amni. Macam mana nak kongsi? Sekejap cikgu ambil. Amni hantar kat mana? Nombor mana satu? Sekejap cikgu ambil. Nombor ada gambar mak saya profil. Okey, sekejap cikgu tengok. Amni. Oh, ini Sekejap. Cikgu tengok yang mana dulu. Kenapa kesalahan dekat koma? Okey, kejap. Cikgu cuba. Okey, kejap. Allah, sini slow lah line. Okay, sekejap Cikgu buka Amni punya ni. Jawapan. Okay, siapa yang nak cikgu review dia punya jawapan, bagi tahu je. Cikgu, kenapa saya salah kat sini? Nanti beritahu cikgu. Okay, sekejap. Okay, ni Amni punya. Kita kongsikan sama-sama Amni punya karangan. Okay, mana dia? Subhanallah. Okay, ni Amni punya. Nampak ke? Nampak? Loading. Loading. Okay. Okey dah. Okay. Amni tahu dekat mana salah. Okay, kejap. Dia sebenarnya tak ada salah. Tapi untuk cikgu kita tak boleh nak bagi perfect 10/10. Walaupun jawapan penuh 10/10. Okey, kejap. Cikgu ulas sikit. Alright. Pada pendapat saya terdapat banyak cara. Okey, ini bagus ni. Cara menjaga kebersihan bilik darjah. Antaranya kita perlulah menyediakan jadual tugasan supaya bila jadual tugasan, subhanallah kat mana bila ada jadual tugasan kat sini, antaranya banyak, antaranya kita perlu tengok awal-awal. Ada pelajar dia tak mulakan dengan pada pendapat saya. Sayanglah kat situ. Pada pendapat saya terdapat banyak cara menjaga kebersihan bilik darjah. Tak ada pun guna yang ini ataupun grafik di atas menunjukkan, tak ada pun. Ada pelajar yang tak guna yang ni. Cikgu nak tahu Razin guna tak Razin? Awal-awal perkataan. Yang mana? Yang bahagian C ni. Tengok dekat skrin. Nampak tak yang Amni punya ni? Nampak. Okey, pada pendapat saya, Razin ada buat tak ayat yang ini? Buat, tulis pada pendapat saya. Okey, tulis. Okey. Sekejap. Ada pelajar yang tak buat. Siapa Daniel buat tak Daniel? Daniel buat tak? Bahagian C ya? Bahagian C. Apa ayat pertama awak? Sekejap cari kertas tak? Kalau tak salah cikgu, Aish Akil buat sama macam Amni betul? Aish Akil? Tak. Aish Akil awal dia macam mana Aish? Grafik di bawah menunjukkan maklumat tentang penjagaan bilik darjah. Okey. Aish Akil punya jawapan, grafik di bawah pun boleh juga. Ataupun boleh guna, pada pendapat saya terdapat banyak cara menjaga kebersihan bilik darjah pun boleh juga. Okey. Ainul jawab apa Ainul? Ayat awak mula-mula? Ainul, cuba tengok Ainul jawapan awak yang mula-mula tu. Ainul, mana Ainul? Ainul ada? Okey, pergi ambil sekarang korang punya kertas jawapan tu yang cikgu dah tanda tu. Boleh kita semak yang mana tak kena. Ainul, mana Ainul? Ainul?
Okey, kejap. Elman buat apa Elman? Untuk ayat yang ni, ayat mula-mula? Pada pendapat saya. Okey, pada pendapat saya. Okey, sekejap. Siapa yang buat? Ya Allah. Arfa kot. Cik tak ingat lah. Dia main terus buat ayat. Okey, tak apalah. Ainul, tolong fokus ya. Sebab yang ni kita, memang cikgu nak bantu awak sebenarnya. Saya buat Def Conti. Daniel buat Def Conti. Sayang. Kenapa buat Def Conti? Okey, cikgu faham. Pelajar pening tau. Sebab cikgu ajar artikulasi penulisan sebelum ni kan. Okey. Okeylah. Untuk yang bahagian C, jangan buat Def Conti. Jangan, bahagian C saja. Bahagian C, jangan buat Def Conti. Dekat mana boleh buat Def Conti? Dekat bahagian D. Bahagian D. D boleh dibenarkan. Dekat bahagian D. Bahagian C, gunakan pada pendapat saya, mulakan dengan itu. Ataupun grafik di bawah menunjukkan, boleh. Okey, boleh tak Daniel? Okey, Daniel cuba baca ayat awak Daniel pertama. Daniel, bacakan ayat yang pertama. Bilik darjah ialah tempat belajar berbagai mata pelajaran. Okey, dia lah rupanya. Okey. Cikgu duk rasa dah budak ni confused ni. Apa yang aku ajar sebelum ni. Okey Daniel. Okey. Daniel sekarang letakkan dalam kepala awak. Okey, sekarang bahagian C. Okey, Daniel, tutup mata, letakkan dekat kepala bahagian C karangan. Ayat pertama pada pendapat saya. Itu saja. Jangan buat Def Conti. Boleh tak Daniel? Boleh. Okey, Wasa nak dekat dah. Takut nanti awak keliru dengan cikgu tuition ajar. Nanti bagi tahu dekat cikgu sekolah, cikgu tuition ajar Def Conti. Okey, Def Conti boleh digunakan bahagian D karangan. Karangan bahagian D. Bahagian C jangan sesekali. Tolong ya pelajar-pelajar nak dapat skor bahagian C sangat senang. Sangat mudah. Tengok Amni je. Amni boleh dapat 9 per 10. Amni boleh dapat 9 per 10. Zahira dapat apa Zahira? 10 per 10 kot Zahira dapat apa? Bahagian C? 9 per 10. 9 per 10. Okey. Elman dapat apa Elman? 9 per 10. 9 per 10. Banyak ramai dapat 9 per 10. Cikgu ada juga pelajar yang tak dapat 9 per 10 sebab tak ikut format yang cikgu ajar dalam kelas. Okey, sekarang letak kat dalam kepala otak sebab bila kita letak kedudukan dia, bahagian C pada pendapat saya awak akan ingat sampai bila-bila. Bahagian C sahaja. Alright. Cuba kita tengok bahagian C. Okey, soalan dia apa? Soalan dia dia bagi kita perlulah menyediakan jadual tugasan. Dia bagi poin yang ini je. Dia bagi poin yang itu je. Lepas tu supaya pelajar tahu bila untuk membersihkan kelas. Ini adalah huraian sendiri. Betul tak Amni? Huraian awak sendiri kan? Huraian sendiri ke? Huraian sendiri. Bila ada huraian sendiri, ini markah lebih dekat sini. Sebab ini isi tersirat. Yang tak ada dalam isi tersirat. Sebab ini isi tersirat. Huraian sendiri isi tersirat. Tersirat. Untuk yang ada dalam soalan, ialah isi tersurat. Isi tersurat tak banyak markah sebenarnya. Awak ambil dan kopi je sebenarnya. Isi tersirat yang banyak markah. Contoh huraian. Huraian supaya ke, contoh ke, kerana ke. Lepas tu Amni ada penanda wacana. Itu mencantikkan lagi dia punya karangan. Selain itu kita haruslah mengelap tingkap yang berhabuk supaya. Guna supaya lagi. Kelas sentiasa bersih. Akhir sekali ada lagi penanda wacana. Kita mestilah menyapu sampah dan menyusun meja supaya kelas kelihatan kemas. Okey.
Kat sini dia ada ayat huraian sendiri. Dekat situ dia boleh dapat markah. Lagi satu ada penanda wacana, mencantikkan dia punya karangan dengan format yang atas tu. Tu dapat 9/10 tu. Okey, betul Amni. Awak tak dapat 9, tak dapat 10/10 sebabkan koma dekat sini. Kenapa letak koma dekat sini? Kenapa letak koma dekat situ? Terconteng tu pada Terconteng. Alah, kenapa tak padan siap-siap? Boleh dapat 10/10. Okey, alright. Okey, kita tengok karangan Amni yang bahagian D. Okey, alright. Ini bahagian D Amni. Amni buat karangan jenis laporan. Sekejap. Saya. sebab tak letak tajuk je ke tak dapat markah tu. Betul, sebab tajuk tu antara dalam format. Dua markah. Sayang. Serius sayang. Bukan sekadar tu je. Ada kesalahan tata bahasa lagi lah. Tajuk kena letak kalau buat laporan. Sayang tau. Sebab cikgu tengok, dekat bawah ni ada tanda tangan ni. Dia nak buat karangan jenis laporan ni. Tarikh dah ada. Apa nama tanda tangan ada. Semua ada. Cantik dah tu sebenarnya. Laporan tajuk je salah. Tajuk je tak letak. Itu kena ni. Kalau buat laporan. Tapi pastikan kalau buat laporan. Awal tu dia kena huruf besar lah. Sini ni huruf besar. Ni huruf besar. Ni huruf besar. Okey. Okey, bagus sebab tak ramai pelajar buat laporan. Tak ada rasanya. Rasanya Zaira buat karangan jenis apa Zaira? Tak format kot. Tak format. Awak buat jenis cerita kan? Okey, right. Okey, boleh kita tengok karangan Amni? Okey. Ini karangan yang dia buat. Okey. Okey, pada 22 hingga 26 Februari 2024 yang lalu. Alah, kecil sangat lah Amni. Tulisan tu. Satu lagi. Tulisan tu bagi cantik sikit lah. Ilham. Mana Ilham? Ilham cantikkan sikit tulisan awak tu. Tulisan susah nak baca. Sampaikan nasib baiklah cikgu boleh zoom. Ya. Kenapa? Sekejap, mana cikgu nak bagi zoom? Zoom kat mana? Zoom. Sini. Betul lah, subhanallah. Okey, cikgu besarkan lagi. 200. Okey, tengok Pada 22 hingga 26 Februari 2024 yang lalu, Sekolah Kebangsaan Tanjung Malim dengan kerjasama Badan Pengawas Sekolah Kebangsaan Tanjung Malim telah menyediakan program jualan amal. Okey. Macam karangan buku. Program ini telah mula-mula dia cerita pasal tarikh. Okey. Dia letak tarikh dekat sini, dia letak masa. Dia letak masa dekat sini. Ni dia letak bila. Bila. Sekolah kebangsaan. Ini siapa. Bila siapa. Lepas tu dengan kerjasama Badan Pengawas Sekolah pun siapa juga. Telah mengadakan. So ini dia telah mengadakan ni apa. Ni adalah apa. Dia tanya. So dalam laporan dia banyak tanya soalan. Bila, siapa, apa yang jadi. Lepas tu program ini telah dirasmikan oleh siapa yang rasmi. Okey, siapa yang rasmi. Lepas tu turut disertai oleh Puan Guru Besar. Okey, siapa. Kira dia punya karangan pada cikgu hampir perfect lah. Okey. Okey. Kemudian tujuan kempen ini. Kemudian yang kedua pun ada tujuan sangat cantik lah. Okay, sepanjang kempen ini. Ada tak pelajar takut nak buat karangan jenis tidak berformat? Sebab ada pelajar takut tau nak buat karangan berformat. Sebab dia takut salah format. Ya, Amni apa dia? Patutnya ni kan 4 program tapi saya takut panjang sangat sebab 3 je. Faham. Betul. Sebab cikgu nampak macam dah nak terlebih. Tapi cikgu tak tengok patah perkataan sangat sebab cikgu faham. Pelajar sebelum ni dah belajar dengan cikgu artikulasi penulisan. Cikgu tutup mata je. Sebab kita belajar artikulasi penulisan lebih 100 patah perkataan. Cikgu yakin mungkin ada pelajar yang terlajak patah perkataan. Cikgu tutup mata je.
So dia dapat 18/20. Sini Zahira dapat apa Zahira? 18/20. 18/20. Razin dapat apa Razin? Tunggu Sat. Ada pelajar dia buat satu perenggan saja. Ya Allah, siap. Siapa yang buat satu perenggan Ilham buat satu perenggan Ilham Ilham buat satu perenggan. Ainul pun buat satu perenggan je kan? Cikgu. Saya. Dapat 14/20. 14/20. Okay, alright. Ainul mana Ainul? Ainul? Ya. Ainul buat berapa perenggan untuk yang bahagian D? Berapa perenggan bahagian D karangan ni? Awak kalau tak salah juga awak buat satu perenggan kan? Tak. Baru nak cari kita soalan kau ni lah. Okey. Imran juga tak simak lagi. Ilham. Okey, tak ada apa lagi kot saya sini. Ada tak pelajar rasa takut bila nak buat karangan berformat? Sebab cikgu tengok kebanyakan pelajar asyik guna karangan tak berformat je. Cerita tak habis-habis. Peristiwa itu je korang buat. Ada tak rasa takut? Rasa takut. Okey, untuk pengetahuan pelajar, untuk bahagian D, sekurang-kurangnya 6 perenggan. Sekurang-kurangnya. Amni sebenarnya perenggan pertama ni boleh pecah kepada 2 perenggan sebenarnya Amni. Tapi sebab 3 perenggan dapat tu. Dapat apa? Tapi biasanya kan untuk karangan laporan 4 perenggan je. Ya betul. Tapi sebab dia masukkan format yang lain. Sebab ada yang ni, ada tanda tangan, semua tarikh, semua tajuk. Tapi awak boleh pecahkan yang ni kepada 2 perenggan. Yang pertama ni 2 perenggan. Ni 3, 4. Dah cukup tu. Kalau rasa panjang sangatlah. Okey. Cikgu nak bagi tahu untuk karangan bahagian D, tolonglah buat perenggan sekurang-kurangnya 5 ke 6 perenggan. Tapi kecuali laporan lah, kecuali karangan berformat lah. Laporan ke, surat ke, tak buat 6 perenggan pun tak apa. Sebab ada format yang lain dia cover. Untuk karangan cerita, ada pelajar buat 1 perenggan je. Cikgu dah fikir, apa yang aku ajar selama hari ni? Kan? Apa yang cikgu ajar selama hari ni? Macam fokus ke tidak dalam kelas sebenarnya? Sebenarnya cikgu ajar korang boleh faham ke tidak? Tu yang cikgu tak tahu tu sebenarnya. Kenapa boleh buat 1 perenggan? Cikgu tak marah tau. Cuma cikgu macam agak macam yelah sebab semua orang tutup kamera. Cikgu tak tahu di sebalik kamera tu korang buat apa. Okay. Sebab mak ayah bayar yuran tuition. Sayang kalau tak gunakan peluang yang ada untuk belajar. Sebab cikgu yakin sangat-sangat dekat sekolah cikgu di sekolah tak tekan pun sangat pasal karangan. Banyak tekankan pasal tata bahasa. Ada tak dekat sekolah korang yang cikgu tekankan pasal karangan? Tiap-tiap minggu buat karangan, Ada ke tidak? Ada. Apa dia? Tak ada. Tak ada sangat. Ada sekolah yang betul-betul ada, memang ada. Tapi kebanyakan sekolah tak tekan pun pasal karangan. Itu sebab cikgu kesiankan pelajar. Sebab bahasa Melayu, lubuk markah dekat karangan. Lubuk markah. Lubuk tu apa? Markah banyak dekat karangan. Sama juga sampai SPM. Lubuk dia semua dekat karangan. Kalau sebab cikgu pernah ajar pelajar yang lemah dalam bahasa Melayu, dapat D, E bahasa Melayu sebelum SPM, cikgu fokuskan bahagian karangan,
2-3 minggu sebelum exam SPM, Alhamdulillah, dia dapat capai C. Sebab itu lubuk sebenarnya. Kalau korang betul-betul nak dapat skor bahasa Melayu, skor dekat bahagian karangan. Memang sangat-sangat membantu korang punya naikkan grade. Selain daripada, sebab apa? Karangan ni lah. Bila kita susun ayat, kita tahu tata bahasa, kita tahu kata sendi nama, nak guna yang mana. Kita tahu kata adjektif apa yang nak digunakan. Kata sendi nama, banyak kata sendi nama, supaya, kerana, dan banyak kata sendi nama yang kita gunakan dalam karangan. Jadi, kata sayang kalau tak fokus betul-betul. Kalau cikgu akan cover untuk karangan, dalam masa yang sama cikgu akan cover juga untuk tata bahasa untuk ke depan ni. Sebab UASA tak lama lagi dah. Bulan 11, awal bulan 11 ada sekolah minggu depan. UASA. Okey. Ya, ada. Sebab cikgu baru tanya pelajar tadi. Cikgu pun terkejut kenapa awal sangat minggu depan. So tolong sangat-sangat. Amni, okay. Amni, awak punya karangan dah bagus. Dah bagus. Maintainkan karangan awak. Okay. Fokus pada, maintainkan karangan, fokus pada tata bahasa pula. Okay. Cikgu nak tengok, cikgu nak apa nama sikit? Bagi penambahbaikan pada Amni. Amni dekat sini, dekat pemahaman ni awak lemah. Ya, pemahaman yang ni. Banyak salah. Yang banyak salah tu yang dekat sini tu. Semua salah tu. Tengok. Ya, Amni baca soalan berhati-hati. Satu. Kalau boleh gariskan je dia punya ayat tu. Jangan takut. Awak dapat kertas soalan, conteng je. Kertas soalan tu milik awak. Lainlah kalau dia minta pulang, tak mungkinlah dia minta pulang. Awak punya kertas soalan tu, garis je. Ambil, bawa highlighter daripada rumah. Highlight, warnakan mana yang info-info penting. Supaya awak tak terlepas untuk dapat markah A dalam karangan. Razin pun sama. Razin, tolong sangat-sangat. Bahagian pemahaman, tata bahasa, okey dah. Dekat karangan tu Razin, penulisan tu Razin. Sayang sangat. Cikgu target Razin dapat A ataupun B. Dekat karangan. Cikgu target Razin dapat A sebab Razin ni antara pelajar yang sentiasa hantar homework tau. Walaupun dia lambat, tapi dia akan hantar. Macam mak ayah dia akan hantar. Cikgu minta maaf Razin hantar lambat. Lepas tu cikgu akan semak. Ni Razin ni meniru Google ni. Lepas tu sebab Razim punya karangan sama dengan karangan Elman ada satu hari tu. Sebiji tu tengok kat Google, korang ni menipu cikgu je. Nak scam cikgu je. Razin, tolong Razin, dekat penulisan karangan, cantikkan lagi. Awak buat lagi latihan-latihan karangan. InsyaAllah cikgu yakin. Dan satu lagi, tulisan, tolong. Ya Allah, nak baca rasa macam nak menangis je. Okey, ada siapa lagi tak? Yang nak di review? Okey, boleh. Okey, kita pergi pada cikgu buka soalan. Okey, korang boleh luahkan apa pun yang korang nak cakap hari ni. Cikgu, saya tak faham cikgu ajar apa. Cikgu ajar terlalu laju. Bagi tahu je. Ya, saya. Saya tak faham pasal penjuru bilangan. Penjuru bilangan. Okey, alright. InsyaAllah kita akan fokuskan pada penjuru bilangan pada next class. Okey, yang lain. Cikgu. Ya, saya. Saya minta maaf tau sebab saya tak pandai buat karangan. Tu cikgu cakap. Okey, jangan minta maaf sebab cikgu tak tahu kenapa lemah pada karangan. Cikgu aja tak faham ke masa 3 minggu berturut-turut tu? 3 minggu ke 4 minggu kita fokus pada karangan, betul? Cikgu ajar, terus terang je, cikgu ajar faham ke tak faham, ataupun cikgu ajar laju. Cikgu rasa macam cikgu dah ajar slow dah sebab cikgu fikir Arfa tu pelajar yang agak lemah dalam karangan. Cikgu fokus dekat dia. Sebab cikgu fokus kat Arfa tu sebab dia lemah. Bila dia lemah, cikgu ajar satu-satu.
Jadi bila cikgu ajar satu-satu, mungkin pelajar yang lain pun boleh ikut sekali. Cikgu, Okey. Ya, ya. Arfa kan karangan dia dapat berapa? Arfa. Arfa cikgu tak pasti, tapi markah dia naik. Markah dia naik. Mak dia pun terkejut. Markah dia naik. So sebelum ni markah dia 50. Kali ni hampir nak B. Sebab dia ayat dia dah tersusun baik dah. Kita ingatlah markah dia berapa karangan. Okey, ada siapa tak nak bagi luahan dekat cikgu? Okey, Razin nak cakap apa kat cikgu? Cikgu aja tak faham ke? Cakap je. Okey, Amni, cikgu take note penjuru bilangan insya-Allah minggu depan kita akan cover penjuru bilangan insya-Allah. Okey, yang lain. Bagi tahu apa kelemahan korang. Sebab cikgu bukan ada 24 jam dengan korang. Cikgu tak tahu. Yang cikgu tahu bagi homework karangan, lepas tu sebab yang paling penting karangan bagi homework tak buat tu yang sedih tu. Homework tak buat. Tu yang tak ada perform tu. Okey, ada siapa-siapa tak? Okey, Ainul. Start pada Ainul dulu. Ainul, kenapa tak boleh nak dapat markah yang bagus Ainul? Rasanya saya paling lemah tata bahasa tu. Paling lemah tata bahasa. Okey. Pasti lah. Okey, Ainul paling lemah karangan pada cikgu. Paling lemah karangan. Karangan dan penulisan. Tapi tata bahasa tu insya-Allah cikgu akan coverkan untuk tata bahasa. Okey. Ainul, mak awak suruh mak awak minta banyakkan buat karangan, betul? Betul. Okey, alright. Okey, boleh tak janji dengan cikgu? Setiap kali cikgu bagi homework boleh hantar tak? Boleh. Boleh tak Ainul? Boleh tak Ainul? Boleh. Okey, insya-Allah Okey, terima kasih Ainul. Okey, ada siapa lagi nak bagi luahan perasaan dekat cikgu? Cikgu ajar tak faham, cikgu ajar laju sangat. Bagi tahu je. Ada pelajar, okey, Ilham. Mana Ilham? Ya. Ada pelajar awak lah. Awak hari tu awak tidur dalam kelas, betul? Tak. Okey. Mengaku je. Kalau betul, betul. Kalau tak, okey, taklah. Okey. Sebab cikgu yakin awak tidur dalam kelas. Cikgu panggil tak menyahut. Banyak kali cikgu panggil tak menyahut. Satu. Lepas tu, bila cikgu keluar, semua pelajar semua dah keluar lah. Dah habis kelas ni. Awak tak keluar lagi. Awak pergi mana sebenarnya? Saya last minute tu ngantuk gila. Tidur. Kan? Okey. So macam mana cikgu nak buat ni? Sebabkan taekwondo ke hari tu? Tak. Okay. So macam mana? InsyaAllah lah. InsyaAllah kita cuba. Cikgu pun tak tahu macam mana nak buat lagi dah. Sebab cikgu nak, kalau boleh nak fokus UASA ni, nak fokus pada karangan. Kita boleh je main game. Boleh main game. Cuma kita fokus yang penting-penting. Okey, cikgu nak minta tolong sangat-sangat. Kita hanya ada, sekarang dah 19 hari bulan. Okey, dah 19 hari bulan. Sekejap cikgu tengok tarikh sekejap. Kita dah 19 hari bulan. Kita tinggal 2 minggu. 3 minggu je lagi untuk UASA. 3 minggu je lagi untuk UASA. Sebab ada pelajar yang sekolahnya UASA awal bulan 11. 11 pun ada. Okey, boleh tak bagi komitmen pada cikgu 3 minggu je, 4 minggu je. 4 minggu lah paling lebih. 4 minggu je. Fokus betul-betul. Kita akan buat karangan, kita akan cover tata bahasa, kita akan cover pemahaman. Boleh tak? Boleh tak? Boleh bagi sebab kalau cikgu sorang-sorang macam tak semangat, aku nak mengajar, kan? Boleh tak bagi yang kata komitmen? Hantar homework, buat latihan, tulisan tolong perkemaskan lagi. Bukan untuk cikgu untuk awak. Awak dah nak masuk form 1 dah ni . Tulisan masih lagi macam budak darjah 3. Macam mana? Cikgu nak menanda pun, ya Allah, sakit mata.
Sebab cikgu guna Zoom. Kan? Okey, Aish Akil. Aish Akil, cikgu nak tanya, ada peningkatan tak kali ni? Ada. Ada, alhamdulillah. Okey, boleh tak cikgu tahu macam mana boleh ada peningkatan dalam karangan awak? Dalam karangan pula. Dalam bahasa Melayu awak. Apa latihan yang awak buat? Tuition. Okey. Tuition maksudnya tuition membantu dari segi macam mana? Faham karangan. Faham karangan. Okey. Okey. So ini luahan Akil. Ini Akil sebut. Aish Akil sebut. Sebab sekali lagi cikgu cakap, nak dapat markah banyak dekat bahasa Melayu, karangan. Lubuk markah. Alright. Dan satu lagi dia punya tata bahasa pun, Aish Akil pun memang pemahaman pun cantik juga. Markah dia ada, dia tak ada kosong lah dekat satu-satu page. Okey, Daniel, ada apa-apa nak cakap tak? Tak ada. Tak ada. Zahira, ada apa nak cakap? Pelajar paling tinggi markah. Tak ada kot. Tak ada kot. Alright. Ada apa-apa tak yang awak nak bagi nasihat pada kawan-kawan? Lebihkan nangis. perhatian kepada cikgu. Apa dia? Lebihkan perhatian kepada cikgu. Ui, ini macam yang karangan ayat nombor 15 tu, soalan nombor 15 tu. Okey, sekali lagi, apa tadi? Lebihkan perhatian kepada cikgu. Lebihkan perhatian kepada cikgu. Okey. Cikgu tak pastilah Zahira ni orang yang fokus ke tidak dalam kelas, tapi ada juga homework yang dia tak buat. Okey, ada juga homework yang dia tak buat. Tapi dalam kelas dia banyak bertanya. Itu yang cikgu nampak Zahira ni. Dan Amni. Dan Arfa juga. 3 orang ni cikgu nampak. Rajin bertanya. Razin pun rajin juga bertanya. Dalam kelas tak faham, tanya je. Cikgu tak makan orang. Cikgu makan nasi. Tanya je. Okey, Amni ada tak nasihat apa-apa dekat kawan-kawan? Okey, ini kedua tertinggi bahasa Melayu. Nak berjaya kena usaha. Ui, klise ya. Tak berjaya kena usaha. Okey. Amni, boleh tak kawan-kawan nak tahu apa antara usaha Amni yang Amni buat untuk dapat markah tinggi lah dalam bahasa Melayu, bahasa Melayu lah terutamanya. Fokus dalam belajar. Okey, fokus dalam belajar. Lagi? Selalu membaca. Selalu membaca. Awak baca apa? Membaca buku novel. Oh, baca buku novel. Oh. Okey, alright. Okey. Tu pun salah satu membantu lah. Okey. Okey, Zahira 90, Amni 86. Aish Akil berapa? 78 Aish? 74. 74. Daniel dapat apa? 86. Daniel 86? Betul rasa 7 lebih. Kita tengok betul-betul. Macam Elman dapat apa Elman? 76. 76. Okey. Ini antara tertinggi jugalah. Okey. Elman, ada apa-apa tak nak nasihat pada kawan-kawan? Untuk nasihat pada kawan-kawan. Kena jangan makan chewing gum kan Elman kan? Okey. Sama-sama Elman, sorry. Kena fokus cikgu. Kena fokus pada cikgu. Okey, lagi? Itu saja. Itu saja. Alright. Okey. Daniel dapat apa Daniel? 80 okey 80. Okey Daniel. Ada nasihat nak bagi tahu dekat kawan-kawan? Tak ada kot. Tak ada. Alright. Okey. Kita apa nama ni? Share rawak aje. Okey Razin. Apa Razin?
tindakan Razin lepas ni untuk naikkan markah Razin? Buat latihan karangan banyak-banyak. Okey, buat latihan karangan banyak-banyak. Okey, Ilham, apa tindakan Ilham untuk naikkan markah awak? Fokus. Apa bendanya? Fokus. Fokus. Okey. Okey, untuk kali ni minggu ni tak ada homework lah ya. Cikgu takkan bagi homework pada awak. Sebab kita baru lepas exam dan ni. So kita boleh ke kita habis awal hari ni? Boleh ke cik? 5 minit habis awal. Boleh. Boleh kan? Okey, so ada siapa nak tanya soalan lagi tak? Soalan terakhir. Jomlah kita bergambar. Gambar kenangan. Okey, jangan nangis Ainul, buka kamera Ainul. Cepat. Amni sekali dia lari tu. Mana Amni? Amni jangan lari satu lagi. Nak nasihat. Jangan lari Kalau ambil gambar jangan lari. Okay, Amni cepat buka kamera. Mana Amni? Okay, Zahira kat kamera Zahira. Dia selalu kalau time nak tak gambar dia mesti tak ada. Cikgu pun kena tulis. Termasuk Amni Wafiah. Aku copy je. Serah pun. Okay, sambung Zahira. Kat kamera Zahira. Cepat. Okay, boleh Zahira? Tak pakai tudung. Tak pakai tudung. Okay. Imran? Okay, Imran pun tak pakai tudung juga. Okay lah, jom lah. Okay, 1, 2, 3. Senyum. Okay, alright. Sekali lagi. Last. 1. Okay. Alright, okay dah. Okay, so kita jumpa lagi minggu depan, insyaAllah. Okay, minggu depan kita akan fokus pada penjuru bilangan dan karangan sikit. Okay, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa la innal insana fi hus illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye semua. Bye. Bye, cikgu. Bye. Cikgu. Sama. Zaimas. Arigatou gozaimasu. Hai. Mata ne.